Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, teacher akan buat ulasan berkenaan projek kertas 3 prinsip akaun SPM 2020. Untuk pengetahuan pelajar, pentaksir yang memeriksa kertas 3 kamu ialah pentaksir sekolah masing-masing. Saya hanya bagi dasar sahaja untuk macam mana kita mau selesaikan kerja kursus dengan cara yang untuk membantu pelajar melakukan kerja kursus dengan cara yang tertib. Yang kedua, ini saya membantu kalian bagi memudahkan bila buka sekolah nanti. Kamu tidak perlu rushing sebab kamu tidak perlu bekejar ataupun rushing dengan kamu punya kertas projek sebab kamu sudah sedia maklum. Yang ketiga, seterusnya, jika ada perubahan apa-apa berkenaan kertas 3 maupun projek kamu ni, format ataupun sebagainya, kamu kena ikut sekolah masing-masing. Teacher cuma bagi dasar sahaja. Bagi yang sudah dapat kertas soalan dan sudah buat kamu punya projek, teacher ucapkan tahniah. Bagi yang belum, teacher harap video ini dapat membantu kalian. Mula-mula kita kena fahami soalan terlebih dahulu. Tugasan kertas projek. Tugasan kertas projek, anda telah dilantik sebagai pengurus sebuah kelab futsal dan dibayar gaji sebanyak 2,500 sebulan. Kita telah dilantik ya, anda telah dilantik sebagai pengurus dan dibayar gaji 2,500 sebulan untuk menguruskan operasi dan keuangan kelab. Kelab ini beroperasi sejak 1 Mac 2018 dengan menyewa permis di kawasan berhampiran anda. Kelab ini mempunyai 3 buah gelanggang yang boleh digunakan oleh ahli dan komuniti. Pada 1 Mac, kelab ini mempunyai 200 orang ahli yang dikenakan yuran bulanan sebanyak RM20 seorang. Ahli baru dikenakan yuran masuk RM50 untuk ahli baru ya, dan yuran bulanan semasa pendaftaran. Polisi kelab menetapkan yuran masuk sebagai pendapatan modal. So yuran masuk tu dikenakan sebagai pendapatan modal. Semua ahli kelab diberi keistimewaan menggunakan kemudahan gelanggang pada hari Rabu secara percuma. Seterusnya, operasi kelab dibantu oleh 6 orang pekerja dengan gaji yang telah dinyatakan seperti dalam soalan. Pembantu kaunter 2 orang, gaji RM1,100. Yang kedua, pekerja am 2 orang, RM800. Yang ketiga, pembantu kios 2 orang, gajinya RM5 untuk sejam. Kalian pelajar perlu memberi nama yang sesuai untuk setiap pekerja di dalam profil perniagaan. Kelab juga mengusahakan sebuah kios yang beroperasi dari jam 8 pagi hingga 12 malam pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Ingat ya, kita buka kios pada Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Kios ini menjual pelbagai jenis minuman, bar dan coklat. Operasi kios dibantu oleh 2 orang pembantu yang bekerja mengikut shift selama 8 jam sehari. Upah pembantu kios akan dibayar 2 kali ganda. Ini pun sebagai kamu punya reminder. Next ialah aset dan liability kelab anda adalah seperti berikut. Dia bagi sudah kita aset dan liability dan kita dikendaki mencari dana terkumpul awal. Kenapa kita cari dana terkumpul awal? Sebab dana terkumpul akhir dia tidak bagi. Dia bagi yang lengkap ialah dana terkumpul awal. So, untuk mencari dana terkumpul awal ataupun kita punya modal awal ialah aset tolak liability. So, bila aset tolak liability, kamu kena kenal pasti mana satu aset, mana satu liability. Lengkapan secara automatik itu ialah kita punya aset, susut nilai terkumpul lengkapan, aset
tolak susut nilai ya, bukan ambil aset sahaja, bukan ambil 23.480. Kena ini tolak. Okey, alatan sukan sebagai aset, inventory kios aset, tunai pun aset, bank aset, yuran belum terima ialah kita punya aset, yuran belum terperoleh ialah kita punya liability, account belum terima ialah aset, account belum bayar pun ialah liability. So, umumnya aset kamu tambah semua and then kamu tolak dengan nilai liability. Okey ya. 23480 tolak 1699 tambah 1600 878 450 30.300 tambah 2100 tolak 100 tolak 1300. So kita punya modal awal ialah ialah RM55,709. Okey. Untuk membuat tugasan kertas projek ni sangat penting ialah draft projek. Sebelum kita membuat kertas projek yang kemas dan rapi, kamu perlu sediakan kertas draft untuk kamu punya projek. Sebab account seperti kamu tahu, dia tidak semestinya satu kali buat dia akan imbang. So kalian perlu menyediakan kertas draft terlebih dahulu sebelum mengisi kertas projek itu secara tertib dan kemas. Okey, untuk muka surat sebelah, maklumat berikut telah diambil kira semasa penyediaan tugasan. Melengkapkan profit kelab di lampiran A, urus niaga yang berlaku bulan Mac 2020 adalah seperti lampiran B. Dia suruh kita lengkapkan semuanya. Okey, dalam video ini teacher akan teacher akan bantu pelajar untuk membuat profil kelab, dan yang kedua bantu pelajar sebut harga dan waktu operasi, rekod penggunaan gelanggang juga. Okey, so seterusnya kita akan buat profil kelab serta senarai harga, sebut harga, waktu operasi dengan rekod gelanggang. Okey, ini ialah kertas draft teacher sediakan untuk pelajar. Teacher sudah bagi, kalian boleh guna sebagai kamu punya draft untuk persediaan kamu di sekolah nanti. Teacher rasa ini lagi mudah sebab dia sudah tersusun rapi. Okey, so bagi pelajar yang bukan pelajar saya, inginkan draft seperti ini, boleh DM saya ataupun komen di YouTube channel ini. Okey? Okey, yang pertama kita akan buat profil perniagaan. Profil perniagaan ni yang pertama kita perlu ada kelab dan nama kelab. Kan dalam soalan dia sudah nyatakan kita telah dilantik sebagai pengurus sebuah kelab futsal. So, automatik nama kelab dan persatuan kamu perlulah kelab futsal Seroja kah, kelab futsal Huda, kelab futsal Azwar. Paling bagus letak nama sendiri. Tapi kalau kamu seorang yang bercita-cita tinggi dan memang ingin membuat perniagaan, why not? Letakkan saja. Tiada masalah. Okey? Kita perlu ada nama kelab yang dalam kerja kursus kita. Okey? Okey, settle untuk itu. Nama pengurus kelab ialah nama pelajar sendiri. Kan kita sudah dilantik sebagai pengurus sebuah kelab futsal. So, kamu kena letak nama penuh. Okey? Nama penuh berserta nama bapa. Okey, lokasi alamat teacher sarankan kalau teacher
di Tawau Sabah. So teacher sarankan pelajar-pelajar teacher letak alamat futsal kalian di Tawau Sabah juga. Okey, tidak logik lah kan, kamu ambil SPM di Tawau tapi kamu punya gelanggang futsal di Selangor. Maju sangat tuh. Okey. Okey, seterusnya ialah jenis aktiviti kelab. Jenis aktiviti kelab kita ni semuanya sama dengan semua sekolah. Perkhidmatan sewaan gelanggang futsal. Sebab dia sudah bagi tahu kita kelab ini menyewa permis berhampiran dan kita melakukan sewaan gelanggang. So, perkhidmatan sewaan gelanggang futsal ialah jenis aktiviti kelab kalian untuk semua sekolah. Lepas tu, tempoh perakaunan kita ialah setahun. Okey, akaun tidak pernah ada 6 bulan, dia mesti setahun. 6 bulan, 3 bulan tiada, dia mesti setahun. So, 1 tahun. Starting 1 Mac, bermula pada 1 Mac 2020 hingga tahun hadapan 28 Februari 2021. Tempoh rekod perakaunan pula ialah bermula 1 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 saja. Kita cuma buat tempoh perakaunan untuk sebulan. Okey, ini ialah dana terkumpul kan? Kejap Nama settle, nama pengurus, teacher harap kamu faham nama pengurus ialah nama pelajar. Alamat, letak alamat yang masuk akal, okey? Yang ada dalam kawasan daerah pelajar. Dan yang keempat, jenis aktiviti kelab ialah perkhidmatan sewaan gelanggang futsal. Tempoh perakaunan, of course, kita mesti 1 tahun. Tempoh rekod ialah 1 bulan. Berbeza ya tempoh perakaunan dengan tempoh rekod perakaunan. Yang seterusnya, dana terkumpul awal. Dana terkumpul awal ni dari mana teacher dapat RM55,709 ialah daripada soalan. Okey, soalan ni dia teacher yang kita bagi-bagi tadi. Aset, liability, aset dan liability. Aset tolak liability, kamu akan dapat modal awal. Okey, boleh faham? Okey, next ialah jumlah pekerja berserta gaji. Jumlah pekerja ni dia dalam soalan mereka sudah bagi tahu kan. So, kita just letakkan saja nama pekerja pengurus kelab. Pengurus kelab tu ialah kamu sendiri, so kamu kena letak nama kamu. Pembantu kaunter, kamu letak nama Azwan. Pembantu kaunter yang kedua, kamu letak nama Zima. Pekerja am, kamu letak nama Kuja. Pekerja am 2, kamu letak Huda. Pembantu kios, kamu letak Wahid. Pembantu kios yang kedua, kamu letak Naim. Nama pekerja perlu nama yang masuk akal. Okey? Seterusnya, status kelab. Meneruskan aktiviti kelab. Ini sama sahaja, okey? Yang nilai gaji ni teacher dapat daripada soalan. Kamu just masukkan sahaja dia punya jumlah. RM2,500, RM1,100, RM800, RM5 per jam. Okey, seterusnya nama dan alamat bank. Bank ni teacher sarankan kamu gunalah nama bank CIMB Bank ke, Maybank ke, Public Bank ke yang ada di Tawau ni ataupun di daerah kamu. Paling bagus gunalah alamat yang original. Okey, maksudnya kita guna saja alamat yang original. Tidak salah pun dalam kerja kursus, tidak salah pun untuk letakkan alamat yang betul. Nombor akaun ni kamu reka sendiri. Kalau kamu ambil Maybank, dia ada 12 digit. Kalau teacher nak silap 12 digit ke atau 18 digit. Kamu kena tengok bank apalah yang kamu pilih. Okey, kamu pilih secara rambang. Okey? Okey, seterusnya. Akaun belum terima. Akaun belum terima ni kita punya ABT kan? Bermaksud ABT ialah kita punya customer ataupun kita punya pelanggan. So, bila kita punya pelanggan, bermaksud orang yang akan menyewa di dalam kelab futsal tersebut. Kalau untuk lelaki, kalau pelajar lelaki, teacher rasa mereka ada nama kelab, dorang punya tim sendiri.
Macam tahun lalu, budak Anpar dia ada tim futsal sendiri. So, dorang ada Susu Zakat. Dorang punya nama tim. So, kamu boleh letak sebagai kamu punya customer. Kamu carilah di Google kalau kamu tiada idea. Cari siap nama kelab sukan yang boleh membantu kamu. Paling baguslah guna nama kelab. Sebab mostly yang akan jadi kamu punya pelanggan tetap ialah orang yang bisnes yang mempunyai kelab tersendiri. Macam kelab Perkeso, macam kelab KWSP. Mereka tu ada tim sendiri untuk melakukan aktiviti-aktiviti sukan. Okey, akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni ialah kamu punya pembekal barang-barang kios. Okey, teacher cadangkan sahaja. Disebabkan teacher ialah kerja bahagian market, so teacher boleh cadangkan sahaja. Okey. Akaun belum bayar ni ialah kita punya pembekal. Sebab kita ada buka kios Jumaat, Sabtu, Ahad kan. Of course kita perlukan pembekal untuk mengisi barang-barang keperluan barang-barang jualan kita di kios. So kamu perlukan nama pembekal tersebut. Okey. Settle untuk profil perniagaan. Seterusnya ialah senarai harga ataupun sebut harga. Okey. Minuman isotonik, air mineral, air kotak, bar coklat ni teacher dapat dalam soalannya. Teacher cuma memudahkan kamu sahaja. So teacher transfer pergi draft seperti ini untuk kamu isi. Kalau ada bagi pelajar yang saya bagi draft tu, this one ialah kosong. Kamu kena tentukan harga jualan kamu sendiri. Okey? Dia ada dua kolom. Harga jualan secara tunai, maksudnya beli terus bayar. Harga jualan secara kredit, maksudnya dia beli dulu, nanti dia bayar. Itu maksudnya. Kamu pun sedia maklumkan jualan secara tunai dan secara kredit. Okey. Teacher letak harga yang memang jualan market punya lah. Kamu kena letak harga yang orang bilang masuk akal. Takkanlah minuman 100 plus tu kamu jual harga 1 tin RM5 kan. Kita letak harga yang masuk akal. Tapi saranan teacher, jangan letak sen-sen. Paling bagus nombor bulat. Okay. So, teacher letak minuman isotonik teacher sebanyak RM3. Harga jualan secara kredit pun sebanyak RM3. Okey, ada student tanya, teacher bolehkah harga jualan tu ikut sama dengan harga jualan secara tunai? Of course boleh. Kalau di tempat teacher, harga jualan secara tunai, harga jualan secara kredit, harga tetap sama. Dia tiada bagi efek apa-apa pun. Tapi kalau kedai runcit biasa, kalau kau berhutang dengan orang, kau ambil barang dulu and then kau hutang mereka akan naikkan harga atau macam RM3.50 ataupun naik RM1. Tapi teacher sarankan untuk kita bilang orang kata buat kerja khusus secara aman, secara selamat, data samakan sahaja, tiada efek apa-apa pun. Okey, yang kedua air mineral teacher of course RM1, air kotak RM2, bar coklat RM4. Begitu juga dengan harga jualan kredit. Oh ya, jangan lupalah isi nama kelab kamu di situ apa ya, supaya kamu tidak berlaku kekeliruan. Okey, seterusnya ialah waktu operasi. Waktu operasi ni budak lelaki sentiasa akan tahu sebab mereka main futsal dengan and the gang. So dia akan tahu harga-harga futsal yang dikenakan di tahun ni. Tapi akan jadi masalah dengan perempuan. Okey, nilai ni teacher ambil berdasarkan harga Google. Maksudnya mostly orang gelanggang futsal, orang letak harga seperti ini. So teacher pun nak main futsal. Okay. So sesi pertama, sebab dalam soalan pun dia ada bagi sesi 1 dan sesi 2 kan. So sesi pertama
teacher letakkan sebanyak RM60. Ataupun anggarannya kamu boleh letak 60 hingga 90. Sesi kedua jam 7 malam hingga 12 malam, RM80, mahal sedikit seorang balik kerja. Seorang balik kerja, kadang-kadang orang balik kerja dia terus main futsal and the game. So kita akan letak harga yang mahal sikit, RM80. Mostly kadang-kadang orang letak 80 hingga RM120. Okay? Itu untuk sesi 1 dan sesi 2 Isnin hingga Selasa sahaja. Rabu khas untuk ahli kelab tersebut. Hari Khamis kita tidak beroperasi. Okey, seterusnya sesi yang ketiga 8 pagi hingga 12 malam, iaitu hari Jumaat hingga Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Maksudnya jika ada kelab kamu punya pelanggan mau sewa gelanggang satu hari, kita akan bagi harga sebanyak 120. Harga 120 ni minimum. Kadang-kadang orang buat 120 hingga 150. Selalunya yang sewa hari ni untuk syarikat-syarikat yang mengadakan aktiviti-aktiviti keluarga. Dia seperti itu. Okey. Tempahan khas, maksudnya 3 gelanggang tu mereka sewa. Itu maksudnya gelanggang khas. Okay, of course kalau orang sewa banyak, kamu akan bagi harga murah kan. So, begitu juga dengan teacher. Kalau kita mau tarik pelanggan, dia mau sewa banyak, kita mesti bagi murah. So, teacher letak sebanyak 3,600. Macam mana teacher dapat 3,600? Anggaran untuk satu hari ialah 30 hingga 40 jam. Okay, 30 hingga 40 jam. So teacher ambil nilai minimum ini. Nilai minimum ni ialah 30. So 30 jam darab dengan 120. Teacher ambil yang hari Ahad punya. Sebab kalau gelanggang disewa khas, maksudnya orang lain tidak boleh masuk kan. So teacher ambil hari Ahad punya harga. Teacher guna harga yang hari Ahad punya. So 30 darab 120, kamu akan dapat 3,600. Okay, so tempahan khas untuk 3 gelanggang harga dia 3,600. Tapi harga kita, kamu jangan ikut teacher ya. Ini teacher punya account, so teacher letak harga yang seperti ini. Sebab teacher mau harga yang itulah teacher letakkan. So kamu macam teacher bagi tahu, kamu just anggarkanlah 60 hingga 90, 80 hingga 120, 120 hingga 150. So untuk yang gelanggang khas ni, better kamu ambil jumlah sewa kamu pada hari Ahad. Darab dengan 30 jam atau 35 jam atau 40 jam. It's up to you. Okay? Faham? Okay, next. Kamu kena buat, untuk dalam video ini kita buat profil syarikat, kita buat sebut harga dan waktu operasi. Seterusnya yang paling penting, rekod penggunaan gelanggang untuk kelab futsal Seroja. Rekod penggunaan gelanggang ni dia ada 2 sesi kan. Sesi pertama ialah 8 pagi hingga 7 malam. Sesi yang kedua ialah 7 malam hingga 12 malam. Okey. Kalau dalam jadual format SPM, dia tiada letak this one, hari. Dia tiada letak hari. Tapi dalam draft teacher, siapa yang dapat draft teacher, teacher sudah siap letakkan hari. Hari ni bukan teacher main letak saja ya. Hari ni teacher letak mengikut kalender yang sebenar. Maksudnya tanggal 1 Mac tu memang hari Ahad, tanggal 3 Mac tu memang hari Selasa. Teacher memang ikut jadual yang sebenar. Kenapa teacher letak hari? Untuk memudahkan kita merekod penggunaan gelanggang. Sebab kita cuma buka hari apa tu yang kita buka? Kamu tengok kamu punya waktu operasi. Kita buka Isnin, Selasa, Jumaat hingga Ahad. Rabu, Khamis tu dia tiada operasi. Hari Rabu untuk ahli, hari Khamis tidak beroperasi. So, untuk tidak mengelirukan, nanti kita akan buat rekod untuk diurus perniagaan.
So kita letak hari supaya kamu boleh tahu macam mana pengiraannya dengan dia punya jumlah duit. Seperti itu, okey? Okey, itu yang pertama. Better lah, teacher rasa better letak hari lah untuk kamu tidak keliru. Sebab nanti urus niaga, kita ada 66 urus niaga. Memang sangat penting. Ini sangat penting untuk kita punya pengiraan bahagian akaun penerimaan. Okey, lepas tu sesi 1 dan sesi 2. Kita sudah dibagi jadual seperti ini kan? Teacher cuma edit untuk ini saja, yang lain sama. Okey, sesi 1 8 pagi hingga 7 malam, dia merupakan 11 jam. Dan sesi 2 7 malam hingga 12 malam, dia merupakan 5 jam. Yang ini sudah dibagi. Yang ini teacher letak sendiri. Maksudnya ABC teacher letak sendiri. Okey. Untuk mengisi table rekod penggunaan gelanggang ni, kamu kena ingat sesi 1 tidak boleh lebih daripada 11 jam. Kalau kamu letak lebih daripada 11 jam, itu akan jadi masalah untuk kamu. Okey? Sesi yang kedua, kamu tidak boleh lebih daripada 5 jam. Kamu letak lebih daripada 5 jam, itu pun akan menjadi masalah untuk kamu punya account nanti. Okey, 666 jumlah yang digunakan pada hari Ahad 18 jam. Maksudnya 6 tambah 6 tambah 6 dapat 18 jam. 8 tambah 4 tambah 4 dapat 16 jam. Teacher letak untuk gelanggang A pada hari Ahad 3 jam, gelanggang B 3 jam, gelanggang C 3 jam. Pada hari Selasa, gelanggang A 3, gelanggang B 4, gelanggang C 2. Pada hari Jumaat, gelanggang A 4, gelanggang B 3, gelanggang C 2. Lepas tu 3 tambah 3 tambah 3, kamu jumlahkan 9 jam, 9 jam dan 9 jam. So jumlah keseluruhan jam 18 tambah 9 akan dapat 27, 16 tambah 9 akan dapat 25, 16 tambah 9 akan dapat 25. Okey, boleh faham? Bermaksud untuk kesemua ni, untuk sesi seterusnya ni yang kamu akan buat nanti, yang kolom kosong ni, kamu tidak boleh letak lebih daripada 11 jam. Sama juga yang di sebelah ni pun tidak boleh letak lebih daripada 5 jam. Okey? Kamu try buat dulu untuk profil perniagaan, sebut harga, rekod penggunaan gelanggang. Kalau kamu masih keliru, boleh hubungi saya atau komen di channel ini. Okey, sekian. Assalamualaikum.